Yang pertama, tengok kitabun fussilat ayatuhu. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Satu, Qur'anan Arabiyyah, bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, bagi orang yang ada akal, yang berfungsi pemikirannya. Maka kata di ulama tadabbur, pengkaji tadabbur, dia kata apa? Ayat ini menjadi kewajipan kepada seorang yang pandai, mukallaf, meletakkan lafaz Al-Quran itu mengikut makna yang telah ditetapkan oleh bahasa Arab. Jangan duduk pindah-pindah. Ni kita duduk pindah ni, benda jelas, dalam bahasa pun jelas, dalam pegangan ulama salafus salih pun jelas, tapi kita kadang-kadang terperangkap dengan mainan kumpulan-kumpulan lain, seperti puak-puak Jahmiyah, puak-puak Qadariyah, puak-puak Batiniyah yang duk menafsirkan Quran mengikut selera mereka. Jangan. Kita kekalkan Al-Quran itu dengan lafaz asal yang dia ada, dengan huraian ulama. Jangan pula kata pegang lafaz asal kafir gitu. Allah tak turunkan ayat Quran untuk kafir. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran untuk mengislamkan orang kafir. Jelas di situ. Kemudian Allah gambarkan Quran itu dengan bahasa Arab, nazala bil lughatil arabiyyah. Turun dengan bahasa Arab. Jadi istilah-istilah dia pun kita kembali kepada Arab. Jangan duk imani istilah. Ni ada setengah geng-geng batiniah dia panggil. Puak batiniah ni dia tafsir Quran ikut selera dia. Batiniah yang karut, dia tafsir Quran mengikut kepahaman seks. Bismillah tu macam-macam. Kita nak sebut malah lah, tak payah sebutlah benda karut. Tapi kena tahu juga, kalau tidak nanti orang terperangkap. Dia kata ba tu air maning, mi, na'udzubillah, memang karut lah. Kalau pihak kerajaan tak mengisytiharkan kekarutan dia, maka kita para pendakwah lah kena nyatakan benda tu karut. Jelaslah kepada kita Al-Quran itu bahasa Arab. Jangan ayat ini memuji, dia kata apa? Fihi manqabatun lil Arab, satu kemuliaan bagi orang Arab kerana Quran turun dengan bahasa mereka. Satu. Kita pergi kepada yang kedua. Basyiran wa fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Puak-puak kafir lari daripada dengar Quran. Mereka tak dengar. Kata di ahli tadabbur kata bahawa boleh kita kata tak dengar kepada orang yang tak ambil manfaat. Mu ni tak dengar Quran ke? Sedangkan dia baca Quran, dia guru Quran. Macam ada seorang tu dia mengaji Quran, pandai Quran, taranum Quran, tapi bila baca ayat-ayat yang dia rasa pelik, dia pergi nak hurah ayat mengikut yang pelik. Kita kata awak ni tak ngaji Quran, mu tak dengar Quran. Bukan tak dengar, maknanya la yantafi' bihi, dengar biduni intifa'. Jadi kata orang wujud kal adam, ada macam tak ada. Mu ni pun tak ada telinga. Kita kalau kita marah ke budak-budak tak dengar, kata, awak ni ada telinga ke tak? Memang ada dua telinga, tapi tak dengar, kata macam tak bertelinga. Sama lah orang kata fa aktsara, Allah kata aktsaruhum fa a'rada aktsar fahum la yasma'un. Mereka tak dengar. Dia dengar Nabi baca, tapi dengar tidak intifa'. Tidak intifa'. Ayat ini juga memberi peringatan kepada kita bahawa orang yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah, itulah orang yang baik. Jadi sebab apa? Dia akan intifak dengan Quran, dia akan belajar Quran, dia akan macam-macam. Baiklah, kita pergi kepada yang ketiga. Kata di puak kafir, wa qalu qulubuna fi akinnah. Hati kami tertutup, telinga kami tersumbat. Kita ada pemisah di antara kita dua, tak ngam. Jadi puak-puak kafir sini mencari alasan untuk tidak menerima Al-Quran.
tak terima Al-Quran dan cari alasan. Maka kita juga kena belajar. Bila kita dengar Al-Quran, dengar sunnah Nabi SAW, celik mata, buka telinga, dengar apa orang cakap. Bukan dengar siapa yang bercakap. Di masalah sekarang ni, dia suka dengar siapa yang bercakap. Kalau yang bercakap tu orang yang dia minat, orang yang dia setuju, kelentonglah apa saja pun, gorenglah apa saja pun. Buat mari hadis palsu pun hadis juga. Buat mari cerita pelik pun kita ada makna lain tu, ada makna lain. Awak tak faham je. Pergi belajar lagi dek, adik tak faham lagi tu. Itu dia punya bahasa. Tapi kalau orang dia tak setuju, bawalah pandangan hak paling jelas dalam dunia ni. Tak boleh pakai ustaz ni. Ini masalah. Sebab akinah, kita tutup minda kita, kita tutup otak kita, kita tak boleh terima awal-awal lagi. Kata di para ulama pendidikan kata, iza sami'ta faqammis wa iza qara'ta faqammis wa iza katabta fafattish, atau iza haddasta fafattish. Bila mau baca, kita nak baca maklumat, kita baca semua. Kita nak dengar, kita dengar semua. Tapi waktu kita nak menulis, waktu kita nak bercakap, nak sampai kepada orang, pilih yang sahih. Jangan ambil semua, tangkap muat kata orang, jangan. Kata orang, bahasa orang Arab kata, jangan menjadi seperti hatibul lail. Hatibul lail maknanya orang pencari kayu api di tengah malam. Faham tak istilah? Cari kayu api tengah malam, maknanya dia ingat ke batang kayu, tarik kena kau ular. Kata kita ni nak cerita kepada orang, tapi baca dalam buku pula buku yang tak ada takhrij hadis, tak ada, asal ke jumpa kita ngomong belak. Tanggungjawab kita menyampaikan kepada masyarakat. Baik. Yang keempat, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya mengisytiharkan siapa dia. Tengok ayat 6. Maka Nabi kata, qul innama ana basyarum mislukum, aku ni manusia seperti kamu juga. Jadi ayat ini nak menolak orang yang mengatakan Nabi SAW bukan manusia seperti orang lain, mari daripada tapi mari daripada nur. Dia mari daripada Adam, mari daripada tanah. Ada yang mengatakan macam-macam lah kelebihan yang diletak pada Nabi, seolah-olah Nabi ini bukan manusia. Betul, ada ulama kata Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad ni manusia tapi bukan manusia biasa. Dia seperti permata yakut di antara batu-batu di tepi jalan. Maknanya itu analogi, bandingan. Nabi tu kemuliaan dia, kehebatan dia ada. Tapi kalau kita nak kata dia bukan manusia biasa, bobot batin yang akhir sekali nak mentaklihkan, mentuhankan Nabi, kita kata inilah perbuatan yang cukup berbahaya para pelajar sekalian. Jadi kita kena ingatlah, jangan main-main. Kemudian Nabi SAW beritahu, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dalam ayat yang sama, aku diwahyukan. Dalam ayat yang kita baca tu, akhir surah Al-Kahfi, kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amal. Aku ni manusia tapi yuha ilayya, manusia yang ada wahyu. Kita kena faham situ. Jangan kata dia ni apa ustaz cakap macam ni, macam memperlekehkan Nabi. Allah Ta'ala perkenalkan Nabi bashar, Nabi itu manusia. Sebab tu Nabi kita makan, dia minum, dia berkahwin. Sebab naluri manusia tu ada. Dia bukan malaikat. Cuma ajaran Nabi SAW, Nabi fokuskan kepada ayat ini, yuha ilayya annama ilahukum. Allah wahyukan pada aku bahawa aku ni bahawa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Kata ulama, ayat ini menunjukkan ahamiyatut tauhid, kepentingan tauhid. Kenapa Nabi tak sebut solat, zakat, haji, tapi dia sebut ilahukum ilahu wahid, menunjukkan kelebihan tauhid. Yang terakhir dalam ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamah
kemudian istighfar. Dia kata ada agak biasanya istighfar dulu baru istiqamah. Kenapa dalam ayat ini Tuhan kata istaqimu wastaghfiru? Istiqamah dan istighfar. Limadha? Timbul soalan. Dia kata istighfar dengan taubat ni nak menghilangkan benda-benda yang tak baik. Sepatutnya istighfar dulu baru mari istiqamah dah. Macam orang ni tak baik. Kamu pergi taubat. Setelah bertaubat, kamu istiqamah. Tapi ayatnya kata istiqamah bertaubat. Apa sebab terbalik? Jawabnya ayat ini bukanlah makna istighfar daripada kekufuran, daripada kemaksiatan yang besar. Tapi maksud dia kamu orang baik-baik sentiasa istiqamah, sentiasa melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, tapi sudah pasti ada kekurangan, sudah pasti ada kelemahan, sudah pasti ada kecuaian. Maka dengan itu kita sentiasa beristighfar li ajlil khauf min wuqu'it taqsir, kerana kita takut kita cuai, tak sempurna amalan kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yughanu ala qalbi. Nabi kata atas hati aku ni ada gangguan. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Aku sentiasa beristighfar, Rabbighfirli wa tub alayya. Berapa kali? Nabi kita istighfar 100 kali satu hari. Hadis ini dalam Muslim. Nabi tak berdosa. Tak ada dosa dia. Cuma dia istighfar tu menyatakan tanda dia sebagai seorang hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Jadi kita di sini kita faham bahawa Nabi selepas solat dia akan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ulama hadis kata sebab Nabi kita bimbang, dia takut dalam solat tadi kurang kekurangan. Subhanallah. Waktu keluar daripada tandas, Nabi kata apa? Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Sebab apa? Sebab nak kedudukan Nabi ni, dia sentiasa, mulut dia sentiasa istighfar, sentiasa sebut nama Allah. Bila duduk dalam tandas, Nabi tak boleh sebut nama Allah, tak boleh berzikir. Maka keluar je, terus dia istighfar. Ini kita fahamlah di sini bahawa istiqamah dan istighfar maknanya kita buat benda baik tapi kita istighfar, bimbang, takut ada kekurangan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita ni bila dalam ayat kita ni dalam siri yang akan datang, insya-Allah.